tekan kita punya PPI punya quiz. So first one ialah yang ni, you pergi Google, so you tekan masuk login, okay, dekat sini. So contohnya kalau you pergi quiz, you tekan login, okay, kalau PBI kita dia ialah JBK, okay, PBI. So satu lagi ialah JBK PBI 123. Okay, bukan cap lock, JBK PBI 123. Okay, so kita login. Okay, login tu first one kalau you nak create kamu punya terms, okay, chapter ke dalam textbook, okay, you boleh create. Okay, create tu you boleh tekan masuk title. Okay, title apa dia, bab apa, kalau ada description, you nak describe benda, you boleh tekan masuk sini. Okay, so yang ni, okay, lepas tu you, sekarang ni you boleh tekan lah masuk. First thing you tekan masuk tu, before you tekan masuk, you kena choose lah bahasa. Kalau you mengajar bahasa lain, contoh English ke, French ke, German, you boleh masuk sini. So definition tu you nak letak dalam English, ataupun Mandarin ke, Chinese ke, you boleh letak masuk sini. Okay, so lepas first one, contoh saya tekan bahasa Melayu, okay, Malay. So contohlah satu. So definition dia adalah one. Okay, you boleh choose language ialah English. Okay, English. So one. Dan kalau you nak masukkan image, you boleh masukkan image dekat sini. Sama ada dia boleh pilih daripada image yang dia bagi, ataupun you boleh upload image sendiri. Guna dalam your picture lah, you boleh upload picture kamu sendiri. Okay, so tekan masuk. So yang ni you boleh tekan untuk wording tu, you boleh tekan gambar, you nak bold ke, you nak warna apa ke, you boleh letak warna. So you boleh masuk lah, kalau you tak cukup you boleh add card. Okay, you boleh add sampai beberapa card pun boleh. Lepas tu dah siap add, kalau dah siap add tu you boleh tekan create. Okay, so you tekan create. So selepas you create tu you akan nampak macam ni. Okay, kalau you dah create, contoh okay, contoh kalau dah create, you boleh nampak banyak kad yang saya create lah. Dah create tu you akan nampak dia akan jadi macam ni. Okay, ini adalah karakter Chinese. Okay, so student boleh dengar. Okay, dia ada okay. Okay, saya sekarang tu nak tunjuk kalau selepas you dah siap semua flashcard kamu, sebenarnya student tu boleh guna dia sama ada dia ada game, so sama ada dalam jenis flashcard, okay, untuk you hafal lah. Okay. 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 Okay, student boleh shuffle, dia boleh option tukar speed dia. Okay, selepas itu contoh kita back balik. So next one ialah learn. Okay, learn tu dia ada activities. Contoh her, so student kena pilih yang betul. Okay, dia akan automatic generate lah selepas you buat flashcard yang tu. Okay. So next one ialah write. Okay, student kena belajar write lah, dia kena pilih karakter yang betul. Ci, okay, ci tu dia kena pilih karakter yang betul untuk karakter ini. So dia sebenarnya yang ni dia akan record student punya progress lah, dia buat semua tu, dia akan record dia punya progress. Satu lagi ialah spell. Spell tu ialah macam dengar lah, macam ejaan. Okay, dia akan dengar audio. Okay, her tu, okay, dia kena pilih jawapan yang betul. Okay, contoh lah yang ni. Next one kita back. Satu lagi ialah test. So dia akan keluar satu test untuk student. Re ialah apa? So
my ialah apa. So you boleh pilih okay. So okay, next one yang ni pun you boleh pilih. So semua dah siap, you check answer. So dia akan keluar answer semua. Okay. So semua tu dia akan record your progress. Okay. Record student punya progress. Okay. Satu lagi ialah match game. Okay, dia ada game untuk student boleh main lah. Okay, start game. So you nak matching the game. Okay. Next one ialah gravity, ialah satu game juga yang di mana boleh get started. Okay. So dia jenis game lah yang contoh yang ni mak itu you kena type lah. Okay, untuk mengelakkan dia kena muka bumi. Okay, next one live tu kalau lecturer nak guna pun boleh. Tapi dia guna hangout lah. Hangout ke Google Meet dia boleh guna live. So you kena send student code dia. Okay, contoh dia pilih card. Lepas tu you send the code untuk student yang so dia boleh join masuk kat rumah lah tapi dalam hangout. Google Hangout. Okay. So back sekali lagi kita tengok saya nak ajar macam mana kita nak upload dalam eCampus. Okay, guna yang ni. So contoh kalau you dah buat banyak card, okay, you nak share, you boleh share kepada rakan-rakan kamu dengan copy link. Kalau untuk cikgu kat sekolah, you boleh share on Google Classroom kepada kelas kamu. Okay, so next one ialah kita guna yang ni untuk yang guna eCampus tu dia ada embedded. Okay, embedded ni you tekan embedded, okay, you copy link ni, okay, copy, so kita masuk dalam eCampus. Okay, saya tunjuk contoh lah macam mana nak upload dalam eCampus. Okay, contoh dia ialah kalau nak upload dalam eCampus, kita kena turn editing on. Okay, turn editing on. So lepas tu kita tekan add activity or resources. Okay, masa kita add tu kita guna yang resources yang URL je kita guna sebab nanti dia akan capture, dia akan anggap sebagai activity untuk student. So kita add. Okay, so first one kita akan masuk tajuk lah. So yang ni contoh Quizlet. Okay, next one ialah external tu ialah URL. Contoh lah Quizlet ni you ambil yang ni. Card game ni, so you copy card game ni. Copy dekat sini screen. So lepas tu you masuk balik dekat e-learning, you paste dekat sini. Sebab kalau you tak masuk apa-apa benda, dia tak akan generate untuk yang part ni, Quizlet ni. So description tu baru you masuk. Okay, you tekan arrow ni, you tekan masuk. Okay, kita tekan yang ni. Okay, tekan yang simbol ini. So sebab kita nak masukkan embedded dia, so first thing kita copy yang ni, embedded punya link. Okay, copy dekat sini. So kita masuk balik Quizlet, kita paste dekat sini. So masa kita paste, yang ni ialah advice saya. Advice saya ialah kalau lebih baik kamu guna screen size yang 700. Sebab 700 tu student guna handphone tu dia boleh nampak full screen. Kalau 500 tu dia agak, kalau dia tak akan keluar full screen lah untuk student main dalam Quizlet guna platform eCampus. So lepas tu kita save and return. Okay, save and return. So maksudnya yang ni contoh, saya tekan masuk, student tekan masuk tu dia akan nampak macam ni. Okay, sebenarnya dia boleh start game. So dia boleh start main game dia dekat ni. Dan kalau dia nak tukar game apa-apa, dia boleh match, dia boleh tukar learn. Learn ialah yang ni. So dia akan record student punya progress dekat sini. So next one kalau dia nak test, dia pun student boleh test. Okay, dia punya Wen, boleh mencelah boleh tak? Mencelah sikit boleh tak? Okay, nak jelas. Bukan. Boleh tak you
step by step tu kalau slowkan sikit boleh tak? Ramai tak catch up. Okay, boleh. Ramai tak tempat. Okay, saya nak okay. Slow sikit, step by step. Saya akan cakap dulu yang tentang macam mana nak create lah. So, saya cakap semula lah, create tu kita tekan create. So, yang ni you masukkan title, you masukkan describe kamu. Okay, describe. Contoh kalau yang ni you boleh masukkan term kamu, maksud dia. Okay, kalau you nak masukkan image, you boleh tekan sini. Okay, sini you boleh pilih lah image dia. So dia akan keluar image. So masa student main game pun dia akan nampak image ni. So maksud satu dengan term dia, dengan maksud dia, dengan image. Kalau you nak tukar word dia, you boleh tukar. Contoh you nak bold ke, you nak bold ke, nak italic, you boleh tekan kat sini untuk kreatifkan kataan lah. So kalau you yang ni PM, kalau contoh ada orang yang ajar bahasa lain, you boleh pilih language. Okay, kalau untuk yang fakulti lain yang sains tu pun boleh guna, you boleh tekan English ataupun chemistry. So dia ada term italic dia. So dia akan, dalam sini dia akan tolong kamu untuk betulkan kalau ada spelling errors lah dekat sini. So yang ni pun maksud dia, you boleh tukar language. Okay, ikut bahasa you nak letak lah dekat sini. So lepas tu you masukkan image. So next one you boleh, yang ni pun sama juga, you masukkan term, you masukkan definition. Kalau you nak voice record pun boleh tekan dekat sini, voice record. Okay, tapi yang ni kalau dia dah generate, dia memang akan keluarkan suara, dia akan self-generate voice. So lepas tu kalau you nak add card, you boleh tekan add sini, sama juga add. Dan satu lagi, you boleh tekan add juga untuk add terms. Okay, you boleh generate lebih kurang 10 ke 100 term. Tak jadi masalah dengan Quizlet ni. So lepas you siap dah buat semua tu, you tekan create. Okay, create. You tekan create tu dia akan generate. So saya akan tunjukkan yang lepas you dah create, dia akan jadi yang macam mana. Okay, saya tunjuk yang set saya dah siap. Okay, contoh yang bahasa Mandarin lah. Okay, contoh term dia dah siap tu, dia akan keluar macam ni. So dia akan auto generate kepada 5 bahan. So flashcard, learn, writing, spelling, dengan satu lagi test. So tak kira lah kalau you guna bahasa ke, you guna sains ke, sains term ke, semua pun dia akan generate kepada card game. So dia akan match. Satu lagi student boleh main game. Match game, gravity game. Okay, untuk yang live ni untuk aktiviti dalam kelas lah. Okay, so yang ni you nampak selepas you create yang ni, so sebenarnya yang ni you tengok kat bawah, kalau you dah siap you nak share dekat rakan kerja. Okay, you nak share kepada rakan kerja, you boleh guna yang ni, copy link, so you paste dekat email. So you boleh send dekat kawan, so kawan maksudnya rakan sekerja tu dia boleh nampak lah yang kamu buat punya set. So sharing set. So kalau cikgu kat sekolah boleh guna share on Google Classroom. So you boleh share dekat Google Classroom. Okay, untuk yang ni share, so dia ada 2 part. Okay, next one. Kalau untuk yang guna e-campus, macam mana kita nak share guna e-campus. So e-campus tu, so kita tekan yang ni. Okay, kita guna embedded. Okay, embedded, tekan embedded link ni untuk kita share tu dia akan nampak satu 4 segi tu petak dalam e-campus lah. Nanti saya akan tunjukkan lebih detail. Okay, contoh dalam yang ni, saya masuk balik semula. Okay, contoh yang ni you boleh masukkan bab lah, bab Quizlet ni untuk bab 1 ke bab 2 term dia. So yang ni URL ni ialah kalau you guna card game yang ni, contoh card game bab 2 lah contoh.
contohnya. So you boleh copy URL dekat sini. So you copy ya, copy URL sini, you masuk dekat sini, you paste. Okay, you paste. Sebab kalau you tak paste, you tak letak apa-apa URL external link, akhirnya you tak boleh save, you tak boleh generate this Quizlet. So yang ni memang wajib isi. Tak kira lah link apa dia, wajib ada link. So lepas tu kita tekan yang ni. Okay, tekan arrow ni, lepas tu kita tekan yang ni, HTML. Okay, HTML you tekan, so lepas tu you copy, you paste. Okay, you paste dia. Contoh saya copy yang ni. Okay, sorry ya. So embedded tu yang ni, kita tekan embedded, kita copy HTML. So kita copy HTML, yang ni pun HTML. So kita paste. Okay, paste dekat sini. Okay, paste dia, lepas tu kita kena tukar screen jadi 700. Yang height ni 500, kita tukar jadi 700. Kenapa saya nak tukar? Sebab screen tu dia tak akan keluar habis term kalau saya guna 500. Saya terpaksa tukar 700, jadi screen dia jadi agak panjang, so student masa dia buka, dia boleh nampak semua lah. Semua Quizlet yang full frame. Sebab 500 tu tak nampak full frame. Okay, lepas tu yang ni kita pun save and return to course. Okay, selepas return to course, so saya tekan masuk Quizlet ni lah, apa yang saya share saya akan nampak. Okay. Okay, save and return to course. Okay, nanti dia akan keluar lah flashcard tu. Satu masa lagi saya nak semua lecture kalau you dah save, ada satu masa tu dia tak keluar tu disebabkan masa you copy dan paste. Okay, contoh dia. Okay, masa you paste tu dia kena paste belakang simbol ni. Okay, biasa saya paste belakang simbol ni. Okay, sebab untuk mengelakkan dia keluar tu, dia tak keluar frame lah. Okay. So yang ni, tengok dia tak keluar frame. So disebabkan yang ni. Okay. So lepas tu, okay, so nanti dia akan you copy paste. Saya tunjuk sekali lagi lah untuk mengelakkan ada masalah dalam contoh.
Okay, URL. Okay, kita guna URL sebab dia akan anggap sebagai satu aktiviti lah kalau generate dalam PTG. Okay, lepas tu kita guna satu tajuk dan lepas tu kita paste link lah. Okay, apa-apa link you boleh guna dekat sini. So you boleh guna link atas URL. So you copy dengan you paste dekat sini. Okay, so sama ada student dia boleh buka dalam Quizlet dalam buat dekat sini ataupun dia klik link ni untuk masuk. So next one, ialah tekan butang ni. Okay, tekan start ni. Okay, dia akan PR, semua tu you copy paste. Okay. Okay, sampai sini you copy paste yang ni, HTML. Okay, copy dengan paste. Okay, dia akan keluar link macam ni lah. Okay, lepas tu you save and return to the course. Okay, masa tekan save and return, you tekan masuk yang ni. Okay, so maksudnya student masuk tu dia akan nampak the frame. Okay, yang ni lah frame 500. Saya tak, kalau dia guna 700 tu dia lebih panjang lah. Kadang-kadang dia screen tu, student screen tu tak nampak. Dia buka tu, guna handphone tu dia akan keluar sekat je kalau guna handphone. So yang ni saya advise you masa you tukar yang ni, you kena tukar 700. So maksudnya you copy tu you kena tukar 700. Okay, edit setting. So maksudnya dekat sini saya kena, okay, saya tekan yang ni, saya masuk yang ni, saya kena tukar 700. Untuk mengelakkan kalau ada setengah student dia guna mobile phone, handphone untuk buat latihan. Kalau 500 tu dia frame tu tak akan keluar full screen, dia akan cuma keluar separuh je. So separuh tu dia tak nampak. So yang ni advice saya lah, height tu tukar 700. So dia akan nampak full screen lah. So lepas tu kita save and return to the course. So masa kita tekan masuk, so kita akan nampak frame dia lebih panjang. Kalau untuk guna mobile phone tu dia akan nampak lah full frame. Dia boleh buat dengan lebih bagus lagi. So yang ni apa yang nampak tu sama juga, dia sudah akan nampak match, learn, test, flashcard dengan spell. Okay, empat-empatnya sudah akan nampak lah dekat sini. So next one ialah kalau ada apa-apa boleh tanya saya untuk berkenaan dengan Quizlet. Okay, selain tu Quizlet tu dia ada satu bahagian lagi yang saya boleh share dengan kamu ialah contoh kalau ada lecturer yang mengajar sains subjek ke subjek yang bukan bahasa lah, you boleh guna juga yang ni untuk buat. Okay, saya contoh, saya bagi you boleh, sebenarnya you boleh search banyak terms yang boleh search dekat online ni. Contoh chemistry, you boleh dapatkan bahan-bahan daripada tenaga pengajar di luar negara juga. Yang ni ialah kena bayar, yang ni memang kena bayar, yang premium pun kena bayar. Cuma yang dekat sini yang Bonjila tu yang ni ialah free access. Contoh dia ada 71 term. So you boleh nampak dia punya chemistry, molecule. So dia term tu dia boleh increase semua. Okay, dia sharing dia. Okay. So satu lagi ialah saya nak share ialah yang ni lah, you boleh tengok bahan sebab yang ni ialah bahan yang dia orang share untuk lecture yang kalau nak guna dia punya bahan tu you boleh guna dekat sini. Okay, satu lagi ialah yang saya nak share ialah kalau ada diagram, contoh ada diagram yang you nak buat untuk student lah. Contoh saya tekan create, saya tekan bio ke describe dia. Sebenarnya dekat kolom sini you boleh masukkan diagram. Prosedur ke, diagram ke, gambar image ke untuk aktiviti student. So saya bagi you tengok lah macam mana yang ni. Okay. Okay, yang ni. So Quizlet diagram, you boleh masukkan diagram.
So contoh yang ni pun saya ada guna juga untuk student belajar bahasa juga. Yang ni ialah contoh saya you pergi tengok saya punya set. Kalau you ada idea you boleh guna. Okay, contoh yang ni. Saya buat yang ni ialah makanan lah. So saya buat makanan, contoh. Okay, yang ni sebenarnya ialah saya masukkan diagram. Okay, saya masukkan gambarnya dekat. Okay, contoh saya nak edit. Okay, so masuknya tajuk, describe dia. Yang ni ialah diagram part, saya masuk yang ni dekat gambar dekat sini. So saya buatlah gambar every page. So saya buat gambar, saya masukkan dekat sini. So lepas tu saya boleh add point. So saya add point, tekan add point. Saya boleh add point dekat lokasi gambar lah you nak add point. So contoh saya add point dekat sini. So you boleh masukkan term. Okay, term apa? Definition dia apa dia. So you boleh add. Add tu dia akan keluar dekat bawah sini. So term yang baru lah dia akan keluar dekat bahagian sini. So yang ni semua dia di image tu dia akan synchronize dekat sini. Okay. So yang ni diagram tu tak kira lah diagram yang prosedur ke, diagram yang jenis gambar macam saya buat ni, ataupun you nak diagram banyak-banyak diagram yang you boleh guna. Lepas tu you tekan sini, you boleh masuk. Okay, contoh yang ni saya boleh masukkan maksud dia dengan term dia dengan maksud dia dalam VM. So saya done. Okay, you masukkan done. So dia tertakluk kepada diagram kamu lah yang guna. Okay. So you sama ada you boleh guna add point ataupun rectangle. Satu lagi ialah add shape. So shape tu sama, you boleh pilih je. Okay, semua dia. Okay, you just tekan sini. Kalau you nak blur atau delete image, you boleh guna yang ni untuk blur. Ataupun you nak masuk image, you delete, you boleh masukkan image baru dekat sini. So yang ni ialah sama je. Yang bahagian ni ialah yang sebenarnya ialah bahagian yang saya done. Okay, yang ni ialah diagram saya yang buat. So contoh kalau you nak buat untuk yang diagram, you boleh masukkan diagram dekat sini. Choose image. Okay, contoh saya nak masukkan image. Okay, so saya dah masukkan image. So contoh saya nak tekan, saya boleh tekan masukkan term dan saya boleh masukkan definition saya. So yang ni tak perlu create dekat bawah. Sama juga yang ni pun boleh embedded dengan cara yang sama lah. You boleh masukkan dekat eCampus juga, e-learning. Ataupun you boleh share juga dekat kamu punya Google Classroom. Kalau lecturer ada guna Google Classroom lah. So kalau ada apa-apa pertanyaan, you boleh WhatsApp saya dengan you boleh WhatsApp saya dengan phone nombor saya ataupun email saya. Okay. So yang ni saya akan share lah slide saya. Walaupun saya tak guna pun saya akan share untuk membantu lecturer kalau you nak tengok balik slide tu macam mana nak upload dekat eCampus, dia akan ajar dekat sini lah. Okay, ada apa-apa pertanyaan boleh tanya saya. Okay, sekian, terima kasih. Ada apa lagi nak tanya kenangan Quizlet? Ya, ada soalan tak yang Memang dia boleh tekan, dia boleh copy paste. Simbol saya tak pastilah simbol. Superscript atau script. Maksud apa superscript?
Kalau macam ni saya boleh stop presenting. Kalau ada apa-apa boleh tanya saya akan share slide saya itu dekat dekat WhatsApp group ke, dekat nanti saya akan email juga kepada kawan-kawan dekat PBI. Okay, sekian, terima kasih. Okey, perkongsian daripada Cik Syahurun daripada Pusat Pengajian Bahasa berkaitan dengan aplikasi Quizlet dalam pembelajaran bahasa. Jadi Wen banyak menggunakan Quizlet dalam dia punya kursus, terutama sekali dia embedkan kursus aplikasi Quizlet ini dalam LMS di UMK dan juga dalam MOOC Bahasa Mandarin level 1 UMK. Jadi moga perkongsian yang diberikan oleh Wen tadi memberi manfaat kepada kita semua, dan untuk dalam situasi yang macam ini, pada ketika ini mungkin Quizlet boleh membantu dalam membangunkan aktiviti secara online kepada para pelajar. Jadi insyaAllah video yang kita record ini kita akan share bersama. Untuk UMK kita akan masukkan dalam khusus LMS kita, e-campus, dan mungkin UA lain akan di-sharekan melalui grup masing-masing lah, melalui penyelaras e-learning masing-masing. Okay, saya rasa setakat itu saja. That's all for our session today. Okay, we will continue tomorrow. Esok kita, untuk pagi besok, session pagi kita ada how to create e-attendance in our learning management system. Macam mana kita nak buat e-attendance dalam LMS yang akan dikongsikan oleh saudara Zulkarami from FKP. Okay, pada pukul 10 pagi di link yang sama, link ni juga. Jadi kalau tak ada apa-apa, kita tangguh di sini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okay, sekian, terima kasih.